Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan berada dalam majlis ilmu pada malam ni. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kita berada pada bab yang ke-28, iaitu bab ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa 'inda al-faraghi minhu, iaitu satu bab berkaitan dengan doa Rasulullah SAW sebelum dan selepas makan. Hadis yang ke-182 kita sudah baca. Ana ulang balik. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqurriba ta'amun aw faqarraba ta'aman فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. Abu Ayyub Al-Ansari cerita, dia kata pada suatu masa dia bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menghidangkan makanan. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini semasa kami mula makan. Belum pernah juga aku merasai makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada berkat permulaannya semasa kami selesai makan. Kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah hal ini berlaku? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita menyebut nama Allah semasa kita hendak makan. Namun selepas itu ada orang yang baru duduk dan ia makan tanpa menyebut nama Allah, sehingga syaitan makan bersama dengannya, menyebabkan makanan itu berkurang barakahnya. Hadis ni kalau kita sekali baca dia macam belik sikit, duk cerita makan kurang makan banyak dah. Suka tai makanan tu. Apa yang nak dicerita ialah setiap kali kita makan, kalau kita menyebut nama Allah, zakarna smallah, mana kita menyebut nama Allah sama ada dengan lafaz bismillah ataupun sebarang doa, maka makanan kita yang sedikit tu akan jadi berkah. Kalau orang tu makan tanpa membaca bismillah, dalam hadis ni Nabi kata fa'akala ma'ahu syaitan, maka dia akan makan bersama dengan syaitan. Bila kita tak baca bismillah, kita makan, segi psikologinya memanglah kita jadi macam tomok sikit lah. Kita akan rasa nak ambil banyak lauk, rasa nak makan macam lebih daripada hari-hari biasa. Yang mana sebenarnya kita makan bersama dengan syaitan. Syaitan dia tak bagi kita rasa kenyang. Dia rasa dia terus nak suruh kita tambah makan dengan lebih banyak. Ana duk dengar minggu lepas lagi kelegan-kelegan, dia kata, kau apa nak uji kau?
Ada topik luar malam mau ni nak balik kata tak hujan. Malam ni sana bodoh buang ahli jemaah. Nah. Rupanya di atas ni ada playbook. Orang le budak lari-lari deh. Misteri juga nak duk mikir apa ya kata masjid ni bunyi kuat. Ingat ada satu cerita lebih pergi ni lah gege ni. Asal nak duduk di Kedah dulu. Lama awal tahun 2000. Tuan rumah tu dia duduk Kuala Lumpur. Bila dia balik rumah dia jaga-jaga balik orang kaya lah, kelas-kelas Datuk Tan Sri lah. Bila dia balik rumah dia tu comel lah, dia punya halaman ke apa semua jauh daripada rumah lain. Bila dia tidur malam ni, pagi esok duduk luar rumah belakang. 4 beranak 5 beranak. Luar rumah sama. Jadi masa tu anaknya memenuhi nilai kata quorum lah, mencukupi quorum dalam berapa orang tu untuk baca Quran, kemudian ada baca Ruqyah ke apalah sekitar tahun 2003-2004. Jadi tuan rumah tu rakyat gitulah, dia kata kita malam tidur dalam bilik belakang, pagi esok tengok-tengok ada luar rumah. Tapi anda perasa lah sebab benda ni kita pergi tu pun kita satu grup lah amalan ada dah lah, maknanya dia syaitan ni memang dia signal, dia kita kata isyarat bila dia tak suka dengan kita. Terutama kalau kita cuba nak halau dia daripada tempat dia berasa selesa duduk dah. Rumah tu lama tinggal, dia pun duduk Kuala Lumpur. Ada 3-4 bulan sekali balik, kadang-kadang setahun sekali 2 raya balik. Rumah comel. Orang gaji pula jenis mari apa ni semeta-semeta. Nah. Anda ingat anda baca lah ayat kursi juru tu penjuru beberapa penjuru lah. Memang dia katok kita rasa macam tuku, orang katok pala dengan tuku. Ting sakit lah. Tapi tak nampak tuku tu, tapi kita rasa ting dia mari tu. Dia lawan lah. Dia punya apa ni reaction dia tu ada lah. Jenis bunyi-bunyi plek-plek gini lah. Kita tubik luar tak ada apa, tak ada hujan, kau tak ada nampak gelap sangat kau dia. Misteri. Tapi ni tak apalah, ni nampak jelas budak-budak duk main. Jadi ingat semasa mana kita nak makan, kita baca bismillah. Sebab riwayat yang paling sahih bacaannya adalah bismillahi awwalihi atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Boleh baca dengan dua cara. Ada pun kita kata nak baca bismillah saja pun boleh. Nak baca Allahumma barik lana boleh. Walaupun hadis tu kurang kuat, tapi kalau kita baca bismillah kemudian kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana boleh. Sebab setengah pandangan ulama kata Allahumma barik lana tu hadis dia cukup dhaif. Dhaif ni maknanya lemah. Kemudian malam ni kita tengok hadis ke-185. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min ta'amih qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kita biasa bunyi wa ja'alana minal muslimin. Boleh juga. Kalau riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri ni dia kata wa ja'alana muslimin. Tak ada minal muslimin. Mina tu tak ada. Jadi dia kata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, baginda membaca alhamdulillahilladzi, seluruh ataupun segala puji untuk Allah alladzi at'amana, yang memberi makan kepada kami, wasaqana, dan memberi minum kepada kami, waja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang Islam. Jadi riwayat ni riwayat kuat juga dah, kuat sahih. Riwayat ni riwayat dhaif tapi menjadi amalan lah, kita boleh baca dalam bab doa. Jadi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita makan, minum dan menjadikan kita daripada orang-orang Islam. Dalam 13-14 hari, berapa? 16 hari dah, 7 Oktober kita dah ni 25 berapa hari tu? 7 10 18 hari dah. Bom duk turun tak berhenti-henti tu. 2 hari lepas
satu hospital di Khan Yunis dibom oleh Israel. Pengarah hospital dengan beberapa orang doktor buat press conference. Dia punya podium ni lebih kurang gini lah. Dia diri. Kalau tengok dalam YouTube tu nak tu biar air mata rasa sedih. Kalau orang buat press conference ni, sidang akhbar ni, biasanya orang yang hidup lah. Ni 2-3 orang doktor duduk berdiri keliling tu semua. Jenazah kita kata hak kena bom tu. Syuhada, orang hak syahid kena bom keliling. Lebih kurang lah ada 200-300 orang hak mati. Dahsyat betul lah. Luar biasa dah tuan-tuan. Atau minggu lepas anak ayat dah 2 perkara kita boleh jihad, boleh bantu untuk saudara kita di Palestin. Sebab kita berada dengan dia ni cukup jauh, beribu-ribu kilometer. Kalau kita naik kereta pun tak sapanya sekat tengah border. Lepas masuk Thailand, sekat Vietnam, sekat China. Tak ada modal lah kita deh. Kalau kata nak akak senjata pergi perai juga, tak salah. Dengan tak pernah pegang pistol gapo lagi. Jadi cara kita gapo ada 2 cara. Nombor 1, doa. Jangan tinggal doa. Setiap masa, sehari selepas semaya ke, sekali ke, ataupun setiap kali lepas semaya fardu 5 kali kita baca doa. Kemudian derma, tuan-tuan. Sedekah. Orang kerja kerajaan kan, gaji kan hari ni kan, tekan 100 riyal. Gaji masuk 25 boleh tekan 100 riyal. Insya-Allah duit kita jadi berkat. Kita tubik duit kita untuk jalan Allah, dia akan mari balik kepada kita. Allah janji ni 100 kali ganda. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah kata bagi setiap tangkai itu akan ada 1000 benih dah. 100 benih. Mana kita waktu tubik 10 riyal, dia mari kepada kita 1000. Banyak tu. Mari lagu mana kerja tu belakang, jangan duk fikir, dia akan mari, wajib mari. 10 yang ada pun silakanlah derma. Berat benar lah ni kita kata. Jadi Nabi tadi baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kemudian pada hadis yang ke-186, Abu Umamah berkata, ni nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Dia ni sahabat Nabi. Asal dia bukan beragama Islam dan bukan daripada pokok kafir Quraisy dia ni. Dia mari daripada Parsi tu. Parsi ni kita kata kawasan di selatan daripada Rusia, Iran, tu Parsi. Kawasan Parsi. Dia sembuh apa dulu? Al-Bahili ni Bahai kita panggil. Penganut agama Bahai lah ni tu. Pak sembah matahari. Zoroaster dia panggil. Sembah matahari, sembah api ni pokok ni. Tapi cerita dia mari siapa jumpa kebenaran, jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Abu Umamah Al-Bahili. Lalu di Mesir, di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Gunung Sinai ni satu tempat pelancongan dah comel lah. Dia waktu pagi sebelum matahari terbit, apa Jepun suka pergi. Jepun ni kan dia Shinto. Dia sembah matahari. Pada naik awal pagi, pukul 3, pukul 4 dia naik apa semua duduk di atas tu. Dia buat kemah apa dia tunggu tu. Matahari nak terbit tu. Lepas tu dia pun tunduk dia. Cara dia. Tu sembah matahari Shinto. Jadi sebab itulah waktu larangnya kita semaya selepas waktu syuruk tu, larangnya kita semaya. Sebab apa? Antara 5 waktu kan dilarang, kerana masa tu matahari nak terbit. Nabi kata 2 tanduk syaitan kan masa tu. Sebab kita nak semaya isyraq, semaya sunat isyraq, kita kata awal waktu duha, dia mesti 15 minit selepas waktu syuruk. Dalam waktu syuruk tu waktu hari semaya. Kadang-kadang orang tak payah. Anak ayat sungguh dah tuan-tuan dia. Mungkin boleh tanya ustaz yang mengajar fiqh pun. Ada orang kita ni tak cermat, dia tengok. Dia tengok tu kan lah ni kan. Allahumma salli. Tak nampak anak. Syuruk ni 57 dia. Dia berkata, boleh semaya ni. Ni 57 tu tak boleh maya lagi. Kena tambah di ni 57 tu sekurang-kurangnya 15 minit. Sebab nak kira minit ni dia kena kira sudut kita ni, sudut kita duduk lokasi apa ni dia panggil latitude ke apa semua tu.
Ana tak ambil kisah mana darajah latitude tu dah. Cuma kebiasaannya ana akan tambah 15 minit. Ni 57 tambah 15 minit baru masuklah waktu untuk solat sunat isyraq. Hak Nabi kata pahalanya seperti melakukan ibadah haji taman. Sempurna lagi sempurna. Ada orang tak faham. Ni 57 hari kata boleh dah syuruk. Tak boleh lagi tu habis. Nah, hak tu waktu larangnya hak ana cerita tadi. Hak orang duk sembah matahari tu. Sebab tu Nabi larang masa tu. Jadi hadis ke-186 Abu Umamah Al-Bahili. Ada satu tempat anda teringat Jepun. Ana sehari dua ni betul ana ada terbaca 2-3 kali bahasa Jepun. Allahumma salli. Dia ada satu tempat di Jepun ni di bawah kaki Gunung Fuji. Nama dia Akonigawa. Dia tak mai dah tak ingat. Dia terkenal tempat hot comel tetapi menjadi tempat pilihan untuk orang Jepun nak bunuh diri. Kerajaan dia siapa buat kita kata papai tanda jangan bunuh diri, sayangilah keluarga ke apa semua. Tapi selalu dikunjungi oleh orang Jepun hok nak buat keputusan bunuh diri. Dan kerajaan Jepun penuh kutip bangkai-bangkai kita kata nilah mayat-mayat lah dia. Ribu bukan kata ratus, ribu. Setahun-setahun hak bunuh diri. Sebab apa masyarakat Jepun ni dia tak ada agama tuan-tuan. Walaupun kita kata dia agama Shinto, kalau dia agama dia punya kepercayaan gapo dia jadi berani bunuh diri. Kita panggil istilah reincarnation. Kepercayaan wujudnya ataupun dihidupkan dalam alam lain pula. Kita percaya tapi bentuk lain, faham tak? Kita percaya kita akan dihidupkan selepas mati, masuk alam barzakh sikit-sikit bangkit di alam mahsyar. Tak, dia tak percaya gitu. Dia percaya mati ni, mati atas dunia hari ni, esok lusa kita akan dihidupkan pula atas dunia jadi benda lain. Sama ada jadi pokok. Kalau orang jahat jadi pokok. Nah, kalau orang jenis gini-gini jadi rimah. Dia ada percaya gitu. Hak tu dia berani bunuh diri. Ribu tuan-tuan. Nah, hak mati. Anda tak ingat ada nama dia? Akonigawa ke apa? Arhonigawa ke? Comel tempat tu. Tapi hak mati tu luar biasa ramah. Betul nak teringat apa ni Dr. Basit dia pergi Jepun. Nah, bawah apa ni Tuan Haji Zul. Tuan Haji Zul ni punya kita kata pendakwah lah di Jepun. Nah, Tuan Haji Zul. Tuan Haji Zul ni alhamdulillah kelebihan dia dakwah lepas tu bini dia pergi Jepun. Orang Jepun. Jadi maklumatnya banyak mai daripada bini dia hak cerita tentang budaya masyarakat Jepun ni. Mereka walaupun beragama Shinto, dia tak percaya pada Tuhan Shinto tu. Nah, dia tak percaya. Dia kira Tuhan Shinto ni wakil dia yang atas muka bumi ni untuk nyapa hasrat dia kepada Tuhan yang duduk atas langit. Tuhan yang mana pula tahu. Nah, pening. Jadi dia punya jalan cerita ketuhanan Jepun ni dia pening sikit. Lepas tu rakyat dia jadi bengong kok sedar. Dan apa ni kita kata mogonetry. Apa ni Allah mesti. Kematian ni apa dia panggil istilah data kematian lah di kalangan masyarakat Jepun. Di kalangan orang tua umur 70-80 kebanyakannya mati duduk rumah gitu lah. Anak-anak tak cara sebab anak duduk bandar belakang. Hak boleh tahu kematian siapa? Jiran sebelah tu pun selepas 3-4 hari selepas bangun mayat tu. Gigi tengok acur habis dah ulak penuh. Sebab apa? Sebab masyarakat dia tak ambil berat di kalangan ni jiran-jiran tetangga. Kenali abah punya gelegang-gelegang ada gambar dia. Tak apalah. Jadi bila mana masyarakat dia terbiasa benda gitu, jadi kematian itu terlalu jadi benda normal. Nah, siapa bila dia nak mati, isteri dia tahu suami dia nak mati dia. Isteri dia buat gana, dia ambil kain apa semua, kain putih ke kain apa, dia balut tubuh suami dia ni. Dan dia ngangur mulut, dia letak satu benda supaya kalau bila kita kata nazak lah dia nazak. Bila nazak tu suara betul bunyi. Pakai tak ada gitu. Mudah buat dia buat kerja. Na'udzubillah kerana tidak beragama belakang ni. Jadi kerja siapa ni? Kerja kita. Anak we kepahami agama. Sebab tu anda dengar apa ni Tuan Haji Zul tu cerita. Dia kata setiap hari lah akan ada orang Jepun ni hok mari tanya pasal agama Islam ni ke apa. Sebab apa dia tak tahu Islam ni ke apa. Kalau dia tahu Islam ni bom meletup dia tahu tu.
Bila pak dia mari sore terang, boleh. 4-5 bulan boleh masuk Islam. Mari pula. Jadi lah ni Islam di Jepun kita kata mula dah ada ada penerimaan yang bagus di kalangan masyarakat Jepun sendiri. Sebelum ni Korea alhamdulillah. Korea apa namanya. Tapi memandangkan walaupun ada hak masuk Islam tapi masih minoriti lagi, masyarakat yang sedikit lah. Jadi Abu Umamah Al-Bahili ni kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana au rabbuna. Apabila hamparan makanan diangkat dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca, seluruh pujian untuk Allah, puji yang banyak tidak terhingga, pujian yang baik dan penuh keberkatan, pujian yang tidak pernah henti, pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya, ya Tuhan kami. Panjanglah sikit doa ni. Maknanya bila orang akad hamparan, dengan istilah maknanya akad habis adalah makanan ni dia selesai makan lah. Orang Arab dia suka makan bawah duduk selo dia apa kain apa plastik makan dia tu pakai kalau tak gitu dia makan habis lah. Selesai tu boleh baca doa. Tapi masyarakat Arab moden supaya Melayu kita lah ada atas meja ke apa biasa lah. Tapi pak dia tak pelik lah budaya pun kita mana boleh duduk melipat kaki berselo ke bersupa. Orang putih tuan-tuan, masalah orang Eropah dia tak boleh ni duduk berselo pun kita ni tak boleh. Berselo payah so lagi duduk apa ni duduk tinggu hak kata nak buang air tu deh. Oh tak boleh pak dia. Orang biasa dak atas kursi sedap makan dia dak atas kursi. Cuma kalau cerita makan orang Arab ni anak-anak Yawi, kalau kambing saya 5 tahun 4 tahun tu, kalau 4 orang 5 orang tu boleh duk buat habis gitu. Kalau saya kecil tu 2 orang habis. Dah 2 tahun 2 orang habis. Sebab dia makan kambing dengan nasi, bukan dia makan nasi dengan kambing. Apa dak? Kita makan nasi dengan kambing, nasi tu masuk banyak. Kambing tu secobek tu ya. Tu pun suruh makan nasi kambing ni. Dah. Dia nak makan nasi kambing, biarlah kambing tu banyak sikit daripada nasi dia. Bagi 2 kau boleh kira. Kemudian hadis ke-187. Aisyah Ummul Mukminin berkata, isteri Nabi sendiri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi 6 min ashabi faja'a a'rabi fa'akalahu biluqmatain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Rasulullah SAW makan satu makanan bersama 6 orang sahabat baginda. Tiba-tiba seorang badui datang dan terus makan makanan itu di dalam 2 suapan sehingga habis. Rasulullah SAW berkata, sekiranya dia membaca bismillah, pasti makanan ini cukup untuk kamu semua. Jadi Nabi ni makan dengan sahabat ni orang ni. Tiba-tiba orang badui mari. Badui ni orang kita kata orang asli, pendalaman. Dah. Dia mari-mari dia duduk cepuak 2 kali suap habis dah. Nabi kata kalaulah dia mari saat ni nak join dengan kita, nak jadi ke-7 orang katakan, ada baca bismillah, maka akan cukup bagi semua. Mana kita makan ada lagi. Kalau kita biasa makan dalam talam, contohnya setengah-setengah jemaah lah, jemaah tabligh apa dia suka makan dalam talam ni 4-5 orang pun rasa kenyang. Mungkinlah barakah kita kata memanglah barakah selagi mungkin benda tu kait dengan psikologi kita. Sebab kita duk galik tengok saya kita makan sedap, kita makan rasa kenyang gitu ya. Kalau duduk rumah kadang-kadang tu boleh kita amal gitu, kita makan dari talam. Buat nasi arak maklubah tu dia. Dia ada satu restoran di Perlis, di Kanga. Nasi nama gapo restoran dia anda tak ingat dah. Dia suruh dengan maklubah. Maklubah ni dia daripada perkataan qallaba yuqallibu muqalliban, maklubatan, maknanya terbalik.
Dia masuk siap-siap dah dalam periuk dia buat periuk elektrik lah, dia masuk siap. Untuk periuk tu boleh makan dari 4-5 orang. Jadi kita order tu, kita duduk atas meja, dia mari periuk tu. Lepas tu dia pun pegang dia style apa ni. Gapo dalam YouTube, Facebook tu nama gapo? Allahumma salli. Turki dah gitu. Turki tu. CZN, CZN. Itu dia kena cancel, tak tahulah segar kau kena lah ni. Dia pun kelegang, masa dia kelegang tu kejut juga kita. Takut-takut tak lepas sembuh atas meja gapo letih. Dia berketuk kelegang. Cedek lah 160. Lebih kurang 160 kau 200 lah tak. Tapi sedap lah. Kemudian mana Nabi kata makan, baca bismillah ni, gambar mana makan pun akan masing-masing rasa kenyang. Sebab barakah daripada kita makan berjemaah. So pada rumah kita di jemaah dah, kita makan hidayah atas meja pun pastikan boleh sit down belakang time kita nak makan tu. Jangan anak sore mari lepas tu kata tunggu mandi ke apa payah. Kita ketua keluarga kita deh, orang lelaki buat undang-undang selalu 5 minit lagi makan. Biar mari belakang bini kita mari. Kalau boleh mak ayah ada tu rumah, mak akan mari juga masa tu. Barakah. Kalau boleh nak makan tu pula baca doa. Kita sekirah 2 minit ke, pandai-pandai kita lah, kita nak cipta suasana tu deh supaya boleh barakah. Jadi dia katakan lah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulut ta'am. Maknanya baca bismillah ni maka akan cukup lah. Dia orang Badui ni memang lagu tu tuan-tuan. Banyak riwayat hadis Nabi cerita orang Badui. Orang Badui ni antaranya dia masuk dalam masjid, tiba-tiba dia pergi kecing atas di permukaan dinding masjid. Nabi berkata kepada sahabat, pergi ambil air tu, sirai atas tu. Sebab dia tak tahu gapo. Dia tak tahu, walaupun dia kata dia terima Nabi sebagai Rasul, dia terima Islam sebagai agama dia, tapi banyak perkara dia tertinggal masa tu lah. Law ni cerdik banyak dah buat dia. Modern belakang dah. Dia Badui ni, kalau di Saudi tu, Badui ni popok itai tu lah. Badui. Jari Badui ni hak cerah-cerah. Ada tapi jarang. Kalau hadut alik Taif ni, apa ni, Tabuk ni, kawasan salji tu, tu tak ada hitam mana dah. Tu putih suih. Tu kita panggil kategori ku putih. Tu tengok pun kenali dudak-dudak tak saya balik Malaysia. Apa buat tu lah di utara ni, sebab dia nak pergi ke sepada Iraq apa semua tu deh. Comel buat tu. Kalau nak tahu bakar betul-betul bakar Saudi lagu mana, mudah lah. Tengok Raja Abdullah lah ni, Raja Abdullah Jordan. Itu bakar Saudi yang sebetulnya. Dia ada sokis sejarah lah, yang akhirnya berlaku pertelingkah apa dia dibuat. Tok nye dia dibuat di Jordan. Asalnya pok dia Raja Jordan tu asalnya bakar pemerintah di tanah Saudi ni. Comel Raja Jordan ni comel, putih suih. Tapi tengoklah mana-mana raja di tanah Arab lah, kita kata UAE ke, Raja Kuwait ke, Qatar ke, Raja Jordan sendiri, na'udzubillah. Kita minta Tuhan lindung kita daripada fitnah benda gini. Bini tak akan tudung belakang kakak tu. Sepadahal tudung tu bagai wajib, tak wakar bini. Rambut kuning. UAE tu tak lelaki habis comel dia. Mana habis molek dari segi pemakaian. Ngas joboh, ngas robeh. Bini tak ada apa, free hair. Akak abaya itu tapi free hair. Lagu mana? Kita pun pening popok ni sebenarnya. Tapi tak payah mikirlah, benda ni akhir zaman berlaku dah. Lepas tu jadi mereka mudah masuk tu, mudah pengaruh popok ni. Sebab kekuatan agama dia pun taklah mana. Kecuali Raja Saudi. Tu payah sikit. Sebab banyak-banyak gambar bini pun tak ada dipamer atau ditayar semudah di media sosial dan sebagainya. Jaga pun dia tayar bini. Mungkin ada undang-undang dia aku gapo tak tahu. Kemudian hadis terakhir 188 berkaitan dengan makan. Anas bin Malik melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbah
au yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meredai hamba-Nya yang makan ataupun minum, kemudian dia memujinya atas makanan ataupun minuman itu. Maknanya bila Allah reda kita kerana kita baca bismillah, kita sebut nama dia, jadi Allah Subhanahu Wa Taala reda dengan makanan, dengan minuman, rezeki yang dia beri kita, maka itu satu penghargaan yang paling besar lah. Kita rasa bersyukur benar. Bila Allah reda ni dengan maksud lain, rahmat dia dekat dengan kita, kebaikan dia banyak kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda ni tuan-tuan, orang itu amalan dia macam biasa-biasa ya, mai masjid on time, benda-benda gitu, reka-reka. Tapi dia ada benda-benda yang memang dia tahu, poin-poin penting dalam amal ibadah. Contoh dia tahu baca bismillah sebelum makan, alhamdulillah selepas makan, Allah reda. Dia ingat hadis tu, jadi dia jadi amalan dia semua, maka dia ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kekuatan dia, jiwa dia lagi tenang. Bila ada masalah dia ada tenang, ketenangan dia ada. Bila ada sesuatu kita kata tekanan jiwa ke orang lain, dia boleh kawal lagi. Ini berpunca antaranya daripada orang itu mengamalkan sesuatu benda yang Nabi suruh, dan dia faham kelebihan di sebalik amalan itu. Anda lupa dah ada satu cerita seorang syekh tu. Dia ada masalah, cerita seorang syekh ni. Ada orang tanya dia secara langsung lah dalam apa ni, dalam channel dia. Orang tanya dia, orang telefon dia ni orang besar, orang ada kedudukan, businessman telefon dia. Dia sekarang ni perniagaan dia sudah jatuh, ekonomi dia berat. Dia ada hutang berapa juta rial lah, nilai duit Saudi. Jadi dia tanya syekh ni, saya nak buat agama dalam keadaan saya tak ada kekuatan lah ni, sedangkan hutang saya ni cukup banyak, saya boleh muflis bila-bila masa. Jadi syekh ni berkata gini, amallah satu doa, iaitu Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin urzuqni wa barik li. Ini cerita Dr. Khalid cerita, anda dengar, anda pun tengok dalam YouTube, ada lah video tu ada. Allahumma ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki kepada aku, urzuqni wa barik li, dan berkatilah aku. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang tidak putus-putus. Urzuqni wa barik ni, rezekikanlah aku dan berkatilah aku. Dia beri nasihat kepada businessman tu supaya amal doa tu lah. Cerita ni, video ni lama dah, tapi anda boleh tengok. Ada satu video baru, businessman tu kecek. Ada dalam satu video lain, businessman tu kecek. Dia kata dia yakin dengan doa hak syekh tu aja, dan dia menjadikan amalan. Lebih kurang dalam sanatani 2 tahun dia kata dia amal, alhamdulillah perniagaan dia stabil semula. Walaupun dia kata tak maju, stabil. Dia lah dia bayar hutang apa sekadar. Bermakna sesuatu amalan, terutama bab doa, kalau kita tahu dan kita yakin, dia akan jadi satu point, turning point bagi kita untuk memantapkan akidah kita dan yakin pada kekuasaan Allah, terutama bab rezeki Allah. Sebab setengah orang ni bila dia meniaga meniaga pun tidaklah kata tidak berjaya perniagaan, tidak berjaya ekonomi berat, dia akan give up. Keluarga lagi ni, masalah keluarga, bini nak lari, bini toksik ke dia apa semua, sakit jiwa manusia lah ni. Sebab tu benda-benda kekuatan dalamnya kita kena ada, antaranya amalan-amalan khusus, baca Quran, zikir, tenangkan diri kita, supaya kita ada kekuatan dalamnya. Mungkin kalau kita tak sihat, kita boleh cari obat, kita boleh makan vitamin untuk kesihatan tubuh, tapi kesihatan jiwa kita, kesihatan hati kita, dia punya vitamin, dia punya obat apa? Zikir dan juga doa. Kita berdoa pada Allah, tahan kita sumbat, tahan kita serabut berdoa pada Allah. Dan kalau kata kita doa tu Allah tidak mustajab, katakan Allah tak makbul lagi masa tu, cuba kita fikir positif, ingat balik banyak mana masalah kita pernah doa kepada Allah, Allah telah lepaskan kita daripada beban masalah tu.
Ingat hak tu ya, dulu aku pernah dah doa kepada Allah gini-gini, aku minta kepada dia, dan aku sampai hari ni aku dah lepas dah. Dan benda ni hak baru pula mari ni, aku yakin Allah akan lepaskan aku juga, tapi aku kena lalui fasa dia dulu. Mana proses tu kena lalu dulu. 2 tahun ke 3 tahun, jadi kita kena reda lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia innahu sami'ud du'a, dia maha mendengar rintih doa kita. Innahu yastajibud du'a, dia maha mengijabahkan doa kita. Sebab tu kita tak putus asa. Sebab saudara kita dibunuh di Palestin, kita berdoa sama sebab kita yakin dia akan makbul doa kita. Dia makbul, cuma bila masa dia, kita serah kepada dia sebab kita yakin dengan kekuasaan dia. InsyaAllah setakat tu dulu malam ni. Jadi minggu depan kita sambung bab ke-29 berkaitan dengan cawan minum Rasulullah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا المنتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر وانصر إخواني المسلمين في فلسطين اللهم انصر وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.